Kumpulan ni kesemua mereka ibadat fardu tak tinggal, tetapi kesemua mereka, kata Rasulullah, pukul orang tu, hina orang ni, tipu orang tu, fitnah orang ni, tuduh orang tu, bunuh orang ni. Kesemuanya berkaitan dengan dosa dengan orang. Dosa ada dua. Dosa berkait dengan Allah dan dosa berkait dengan manusia. Dosa ada dua jenis. Kalau bangun malam nak muhasabah, ingat dosa ada dua jenis. Kita dengan Allah, kita dengan manusia. Kalau tak bayar zakat, dosa kita dengan Allah. Kalau sengaja ambil hak orang, tak kembalikan, dosa kita dengan manusia. Pecah belah rumah tangga orang, dosa kita dengan manusia. Tak semayang fardu, dosa kita dengan Allah. Putus silaturrahim, dosa kita dengan manusia. Itu boleh beza tu. Hari-hari tuan-tuan dan saya, kita semua buat dosa apa pun, kita boleh tahu ini dosa dengan manusia ni. Tuan-tuan, dosa dengan manusia ni, makhluk yang paling mulia di mahsyar, antara bukan yang paling mulia, antara makhluk yang paling mulia ialah mereka yang mati syahid. Tapi kalau hutang RM1 dengan orang, tak boleh masuk syurga juga. Syuhada masuk syurga tanpa hisab. Orang mati syahid boleh terus masuk syurga. Kecuali ada dosa dengan orang. Hati-hati, cukup besar. Ni sementara kita semua masih bernafas, kembalikan hak orang, bagi balik. Dia selalu benda haram ni, walaupun 40,000 setahun tak nampak. Ambil benda haram kan, hak orang, harta orang, sepatutnya faraid yang orang punya, dia ambil kat dia. Seronoklah hari pertama. Lepas 6 bulan habis. Caution tak tukar pun, kereta tak tukar pun, duit heran, pergi mana duit? Cukup lajunya benda haram, noh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sangat laju. Jadi hadis muflis. Kemudian antara ahli syurga di padang mahsyar ni, kita nak tahu kita ni ahli syurga nantilah kan. Yang pertama, semalam saya cerita di masjid Masjid Merlimau Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau. Yang pertama, yang paling mulia sekali, yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang tu semua orang faham dah lah, saya sebut semalam. Salah satu keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lain. Tu boleh buat tajuk ceramah kan. Suruh ustaz tu ceramah, ustaz tu ustaz mana-mana lah kan. Antara keistimewaan yang diperolehi oleh umat Rasulullah yang tidak diperolehi oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Bukan tidak diperolehi oleh umat lain, Nabi dan Rasul lain pun tak dapat. Antaranya yang ni, masuk syurga tanpa hisab. Hisab tu perhitungan, tak payah kira dah. Kira nama tak panggil. Allahu Akbar. Tuan-tuan, semua orang nak. Semua orang nak. Tuan-tuan, di atas mahsyar esok bukan 7 bilion orang. 7 bilion tu yang hari ni, ini yang hidup 2020 ni 7 bilion. Baru yang hari ni. Saya yang tu pun kalau bawa kereta fikir renung lama. Pun orang hon berhenti di lampu isyarat tu, otak tu 7 bilion baru hari ni. Lamanya nak tunggu giliran. Tiba-tiba
Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah panggil nama-nama yang terus masuk syurga. Ish, bayang waktu tu. Saya yakin semua orang terus sujud kepada Allah waktu tu, di atas kegembiraan yang penuh. Ada peluang tak untuk minta? Mesti ada. Mesti ada. No? Kena tinggi baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni kata Allah, aku akan berurusan dengan orang itu seperti mana yang dia sangkakan pada aku. Ingat, tuan-tuan sangka Tuhan apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah kaya dan Allah akan mengayakan kita. Ana inda husni dhanni abdi bi, kata Allah. Aku, kata Allah, akan mengikut seperti mana yang hamba aku sangkakan kepada aku. Dia tak boleh sangka di mulut je, dia mesti yang di sini. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita kepada Allah mesti daripada sini, daripada hati, iman. Allah akan berurusan dengan kita ikut kesangkaan dan keimanan dari hati kita tu. Tuan-tuan yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Tuan-tuan yakinlah Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Tuan-tuan yakinlah apa saja begitu Allah akan uruskan. Itu janji Allah, bukan janji saya. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku adalah seperti mana baik sangkanya hamba-Ku kepada-Ku. Kalau dia buruk sangka, aku akan buat macam tu. Dia kata Allah Ta'ala tak bagi yang ni, aku akan buat begitu. Yakinlah dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Yang lebih penting daripada tu, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kumpulan yang kedua, yang dia insya-Allah ahli syurga, ialah apabila mendapat buku dengan tangan kanan, insya-Allah, no? Dan yang ketiga, ada satu orang bila dipanggil nama dia ni, Tuhan panggil nama dia, kemudian ditimbang amalan dia, ditimbang. Tuan-tuan, mizan itu, wa nadha'ul mawazin al-qist li-yaumil qiyamah, kata Allah, kami akan bawa mai. Tu terjemah bahasa Kedah tu. Kami akan bawa mai mizan pada hari kiamat. Bila semua dah berimpun di mahsyar, Allah bawa mai mizan. Mizan itu adalah alat penimbang amalan. Hari ni ada alat penimbang barang. Nak timbang emas, bukan ambil macam yang timbang tepung, kan? Nak timbang lori dan kontena, tak boleh ambil penimbang yang nak timbang emas. Kan macam-macam alat penimbang. Dengan teknologi moden manusia itu, maka bayangkanlah wahai semua umat Nabi Muhammad, Allah juga akan buat mai alat khas untuk timbang amalan. Yang Nabi sebut, law wuzina fihi as-samawati wal ard lawasat. Alat timbang tu kalau bubuh langit 7 lapis muat, dan bumi. Kalau timbang tu sekali timbang. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, didatangkan, dibawa mai mizan, tempat timbang hari kiamat, falau wuzina, seandainya diletakkan di atasnya as-samawati wal ard, langit yang 7 lapis, hak 500 ton perjalanan tebal langit tu, satu langit. Maksudnya mizan itu besar mizan tu. Boleh tengok kau Ustaz? Boleh tengok macam mana tuan-tuan nampak meja pada pagi ni. Ini. Dengan mata ni, dengan mata kasar ni, begitulah tuan-tuan akan melihat mizan itu. Nabi sebut, lahu kaffatan, kata Rasulullah, mizan itu ada dua apa orang panggil? Dua dacing. Macam tu lah. Jangan duk bayang dacing tu pula. Tu nama hak timbangan di dunia ni, hak yang Allah buat, bentuk dia macam mana lain pula. Tapi dia ada dua tempat. Satu tempat nak letak ibadat, satu tempat nak letak maksiat, sebelah. Sebelah.
Ada satu hamba Allah ni, bila panggil dia main depan, timbang. Timbang, habis. Selesai sampai umur dia wafat.